Datuk Dr. Fatul Bari, sejak bila sebenarnya muncul label Wahabi ni kan? Sebab yang saya tahu-tahu, aku kena tu je. Saya untuk sejarah tu saya kurang pasti sebenarnya. Tapi antara yang awal saya kira menulis tentang isu-isu yang agak teknikal seperti mana yang disebut oleh Maulana sebentar tadi, soal istiwa, soal ayat-ayat sifat dan sebagainya, yang kemudian dikaitkan dengan Wahabiyah, Mujassimah dan sebagainya. Di rantau Nusantara ini antara yang awal seingat saya KH Sirajuddin Abbas. So itu yang antara yang awal lah. Yang kemudiannya label Wahabi ini sebenarnya kalau dilihat dalam sejarah, dia bukan Wahabiyah ini. Dia Wahabiyah merujuk kepada Abdul Wahab ibn Rustum daripada Afrika. So jadi itu gerakan mereka, gerakan yang begitu kejam, membunuh dan sebagainya. So tak perlu bimbang dengan label ini. Label ni pada saya hari ini sudah jadi satu label mainan. Orang gelak saja. Sebab label Wahabi ini label yang menggambarkan kadar kerendahan akal dan cara berfikir seseorang. Sebab untuk memastikan orang tu tak dengar ustaz tu bercakap, ustaz tu Wahabi. So you jangan kira. Dia gagal menjawab, ustaz tu Wahabi. Gagal berhujah, ustaz tu Wahabi. Walhal satu lagi ringkas saya nak bagi sikit sini. Dulu dalam kuliah saya selalu sebut kuman. Kuman ni adalah hujah mereka ini. Okey. Hujah apa? Satu. Kita bertengkar, bagilah dalil, bagilah hujah, bagilah apa semua satu. Dia kata tak ada dalam kitab ni, tak ada. Kitab kan. Kira dia berhujah dengan kitab. Kitab je. Kitab tu kalau ada nas, dalil tak apa. Ini masalah kitab entah mana-mana mari ni. Tu satu. Kedua, you ulama ustaz. Ulama kita kata. Itu yang ulama kata yang naik gunung sana gunung sini. Sampai Nabi Adam boleh turun gunung cerai. Saya cerita dekat Syekh Arab bergelak. Tapi tak apalah. Itu mungkin ijtihad dan pandangan dia mimpi ke apa, wallahu alam. Moga Allah memberi petunjuk pada diri dan kita semua. So ustaz dan ulama. Ini semua sebenarnya ada nas dan dalil yang menceritakan tentang hal ini. Yahudi dengan Nasrani, mereka berhujah dengan siapa? Rahib mereka. Mengangkat kalimah-kalimah kalam rahib mereka, rabai-rabai mereka, mendahulukan kalam rabai mereka daripada nabi-nabi dan rasul mereka. Okey. Dan kemudian yang ketiga, majority. Oi, ramai orang kampung pun tak ada siapa buat pun. Orang Malaysia Nusantara ini tak ada siapa buat. So dia berhujah dengan majority. Dan yalah, mungkin hadis Sawadul A'zam itu gagal difahami dengan baik. Hadis majority, hadis yang berkaitan dengan ramai ini gagal difahami dengan baik. Sewajarnya hadis berkaitan dengan ramai ini harus diimbangi dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard. Okey, liyudilluka an sabil rabbik. Kalau sekiranya kamu mentaati, bergantung semata-mata kepada jumlah majoriti saja, mesti akan membawa kamu semua kepada kesesatan. Jumlah bukan satu dalil untuk menyatakan perkara itu benar atau perkara ini salah. Tak. Okey, itu majority. Okey, akal. Aku rasa, saya rasa, kami rasa, saya rasa bukan macam ni, aku. Itu akal problem ni. Kita rasa tak logik. Sebab tu timbul isu-isu bincang tentang zat Allah Subhanahu wa taala pada saya dah melampaui batas. Diwacanakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala ini yang pengakhirannya seolah-olah macam beriman dengan benda yang tiada. Kenapa sampai ke tahap itu? Kita sewajarnya memberikan satu gambaran yang mudah untuk umat beriman, berakidah. Bagaimana sahabat-sahabat dulu yang daripada menyembah berhala, alhamdulillah kita hari ini dilahir bukan dilahir dalam keadaan telah dikhatankan. Kita dilahir seperti biasa, diazan oleh ayah kita. Walaupun ini bukan soal hukum azan apa semua ni, tak sampai nak abang kata dilahir sebagai seorang muslim. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dulu sebelum pemelukan Islam, beramai-ramai dulu ini mereka dilahirkan atas agama apa? Atas agama penyembah berhala. Namun bagaimana mereka boleh menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa ada perbahasan yang terlalu melampaui batas seperti hari ini?
Sampai nak bincang tu dia terlalu berfalsafah. Sehingga kan perbincangan tentang Tuhan berlaku secara begitu terlalu detail. Gagal difahami oleh orang ramai pun. So ini problem dia. Okey. So ni akal logik akal ni. Lepas tu last sekali nenek moyang. Oh, tok kita tak buat dulu. Dulu tok kami apa semua dah buat. Kita tak buat benda ni. Takkan tok kami dulu semua masuk neraka? Tok kami semua masuk neraka jahanam semua. Bid'ah sesat semua. Takkan depa macam tu? So ini hujah-hujah yang sering kali dilontarkan oleh golongan-golongan yang seperti ini. So jadi usah bimbang dengan label ni. Pada saya label ni satu perkara yang biasa. Cuma kita tunjulkan kebijaksanaan kita dalam mengurus fitnah ini. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakallah.